Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berbicara lagi dalam agenda awal ini pada malam ini. Terus kita akan memberikan analisis berkaitan kesiapsiagaan negara berkaitan dengan bencana banjir yang saban tahun akan melanda pada setiap tibanya monsun timur laut, dan juga ada urus-urus mengatakan bahawa pilihan raya umum akan berlaku dalam masa yang terdekat. Kalau tidak masa yang terdekat ini, mungkin pada hujung tahun ini pastinya ia akan berlaku dalam musim monsun timur laut, musim banjir, ataupun pada awal tahun hadapan. Jadi dari kegairahan pemain politik, parti politik, individu, pimpinan politik berkaitan dengan wajarkah ataupun mereka perlu adakan pilihan raya umum ke-15 tahun ini, dalam masa yang sama di mana kesiapsiagaan negara, semua agensi, semua jabatan dan juga kementerian termasuk badan-badan sivil, NGO perlu bersiap siaga, dikatakan akan berhadapan dengan musim banjir yang lebih teruk, lebih parah berbanding tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk melihat perkara ini, Datin Paduka Cik Asma Ibrahim, seorang aktivis alam sekitar, akan memberikan pandangan beliau kerana amat lama beliau melihat isu ini dari aspek alam sekitar, dari aspek guna tanah, dari aspek bagaimana kita perlu melihat cara yang lebih proaktif, bukan hanya reaktif selepas berlakunya banjir. Jadi Datin Paduka, terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini berkaitan dengan kesiapsiagaan kita berhadapan dengan bencana bah ataupun banjir. Jadi di laman sosial kita dimuatkan ataupun dikongsikan dengan amaran oleh Met Malaysia bahawa hujung tahun ini dalam perolehan ataupun peralihan monsun timur laut akan berlaku di negeri-negeri pantai barat. Hujan tinggi jumlahnya akan berlaku di Selangor, di Perak, di Sembilan dan juga di utara Johor dan Melaka. Dan apabila monsun timur laut tiba, negeri pantai timur akan berhadapan dengan jumlah hujan yang lebih tinggi berbanding yang sebelum ini. Dan selepas itu kita lihat NADMA, Jabatan Keselamatan Negara misalnya, berkongsi dengan map kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ataupun hotspot kawasan banjir, termasuklah di beberapa daerah di negeri Selangor ini. Jadi adakah itu setakat itu info yang wajar kita kongsikan kepada rakyat, ataupun sebenarnya ia mesti lebih dari itu, dari sudut kesiapsiagaan kita berhadapan dengan musim banjir ataupun perubahan cuaca yang amat ketara pada ketika ini? Okey. Terima kasih Tuan Haji kerana memberi ruang kepada saya lah untuk hadir pada hari ini. Apa yang dibangkitkan oleh Tuan Haji itu dari segi kesiapsiagaan tu, saya rasa ini satu perkara yang amat perlu kita bincang. Kerana sebagai rakyat lah, kalau saya tengok senarai-senarai berisiko tinggi berlaku banjir, tengok rumah saya dan kawasan yang berlaku banjir, apa yang saya boleh buat? Takkan saya nak pindah rumah sekarang ni? Kalau orang yang menyewa pun mungkin dia kata sekarang ni kita pindah rumah lah. Tapi still sekolah anak dia, tempat kerja dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apa yang kita boleh buat, kerana takkan kita nak tunggu bila banjir kita bersiap sedia nak pindah je. That is one part of it. Dan saya tengok juga banyak diperkatakan kesiapsiagaan dalam memberi rescue, menyelamat, dan juga memindahkan masa banjir. Ya, itu memang biasa orang bercakap. Dan kita sendiri telah menyaksikan bahawa tahun lepas, hujung tahun lepas 2021, bila berlaku banjir itu tanpa amaran yang kata akan teruk dan sebagainya. Dan dilaporkan lebih kurang 67,576 mangsa yang terlibat dengan banjir, dan ia melibatkan hampir 20 bilion ringgit kehilangan harta benda dan 54 nyawa yang terkorban. Saya rasa ini bukan satu jumlah yang kecil. Jadi tahun ini telah ada amaran pula. Kita pun tahu sekarang ni dalam fenomena cuaca perubahan iklim yang sedang berlaku ni, kita sekarang berada di dalam satu fenomena yang dikatakan La Nina. Kalau dulu bila musim kemarau kering kita kata El Nino. El Nino berlaku banyak kebakaran, dan ini hujan yang berlebihan. Jadi saya percaya Jabatan Meteorologi kita mempunyai banyak model-model prediction sebelum dia membuat keputusan memberi amaran tersebut. Because di dalam di peringkat dunia juga segala prediction ini memang hampir kita boleh buat. Ianya adalah satu early warning system yang good enough untuk kita membuat kesiapsiagaan.
Jadi kesiapsiagaan yang saya nak cakap hari ini adalah bukan melihat kepada rescue dan juga pemindahan mangsa. Tetapi kita perlu fikir apa yang kita boleh buat bagi mengurangkan impak banjir tersebut dari segi mitigasinya. Kita tahulah dengan perubahan iklim ni, intensiti hujan makin tinggi, makin bertambah. Dan kita tak boleh kawal. Itu Allah nak turun hujan tu kita tak boleh kawal. Tapi apa yang kita boleh kawal? Kita tahu sebab-sebab berlaku banjir. Setiap kali lepas berlaku banjir, ada saja analisis yang dikeluarkan. Ni sebab ada pembalakan di hujung sana yang tak dikawal. Sampai balak tiba-tiba datang depan rumah kita. Kita dapat bukan dapat bala, dapat balak lagi depan rumah kita. Itu yang berlaku tahun lepas. And then banjir-banjir dengan kadar hujan ni juga berlaku banjir-banjir kilat. Dan bila kita buat balik analisis selepas tu, kita tahu ada kawasan-kawasan ni yang tersumbat longkangnya, paritnya tidak diselenggara dengan baik. Kolam-kolam takungan tidak diselenggara dengan baik. Jadi saya nak melihat kesiapsiagaan kita dari sudut inilah. Maknanya kita dah tahu sekarang ni di mana kawasan yang pembalakan berlaku. Yang kalau pembalakan yang dilesenkan sudah tentu kita tahu. Yang haram pun kadang-kadang kita tahu jugalah. Jadi apa tindakan kita? Sebab itu punca yang menyebabkan banjir, lumpur dan sebagainya. Jadi itu satu. Yang kedua, projek-projek pembangunan. Kita tahu bahawa banjir ni berlaku disebabkan oleh kerja tanah. Pembukaan tanah yang besar-besar. Nah, di mana projek-projek besar ini berlaku? Dan bagaimana keadaan kerja tanah mereka? Adakah kolam-kolam takungan tersebut diselenggarakan dengan baik? Inilah masa untuk kita membuat semakan tersebut. Saya ingat masa saya bekerja dululah di Jabatan Alam Sekitar. Bila kita dapat warning akan berlaku banjir je, kami telah menyemak semua senarai-senarai projek. Segera kita turun ke tapak-tapak, especially projek yang tertakluk kepada EIA sebab itu di bawah bidang kuasa kita. Jadi kita semak memastikan yang kolam selenggaraan dia semua memang diselenggara dengan baik. Kenapa ini sangat penting ya, Haji Nazri? Sebab kita melalui fasa PKP, saya percaya keadaan banjir yang teruk juga tahun lepas tu adalah juga partly contributed by tapak-tapak projek ini yang tidak diselenggarakan sebab orang tak kerja 2 tahun. Saya sendiri menyaksikan satu kawasan yang dinamakan kolam takungan, ni berhampiran dengan rumah saya lah. Dia kata kolam takungan, saya pergi, saya boleh jalan atas tu semak sama semua. Kolam apa yang ditakung? Maknanya air tu semua terus turun masuk dan menyebabkan banjir kepada orang kampung. Jadi ini kita tak pernah dengar pun dilaporkan kesiapsiagaan dari sudut ni. Jadi saya rasa ini faktor kesiapsiagaan yang perlu dibuat dan orang ramai tak boleh buat. Ini kerajaan je boleh buat untuk memantau keadaan ini. Sekurang-kurangnya kita mengurangkan, meminimalkan kesan banjir. Memang. Kalau kita lihat episod hujung tahun lalu kebanyakan di Pahang, di Selangor dan juga di beberapa buah negeri pantai barat yang seolah-olah bagi satu fenomena banjir kejutan, sama ada banjir kilat ataupun banjir besar. Kerana tidak dijangka negeri Selangor, Pahang ketika itu akan berhadapan dengan satu intensiti hujan yang amat tinggi. Kalau dari pengalaman mantan pengarah alam sekitar Datin Paduka, kita lihat kawasan guna tanah di kawasan perbandaran semakin pesat, terutamanya di kawasan Lembah Kelang. Dan pastinya aliran air yang diterima dengan intensiti yang begitu tinggi akan lebih tinggi dan besar jumlahnya yang tidak akan dapat diserap oleh bumi. Menyebabkan mereka akan terus menumpu kepada kolam, kepada parit, pada longkang. Tetapi dari pemerhatian Datin Paduka, adakah di Kuala Lumpur misalnya, ataupun di kawasan Lembah Kelang di Selangor misalnya, ataupun Negeri Sembilan, adakah sistem peparitan yang kita ada pada ketika ini, selain daripada yang sudah sedia ada, adakah ia benar-benar mampu menampung air larian atas ni yang boleh segera disalirkan ke laut apabila hujan lebat seperti mana yang berlaku pada 2021 itu? Ya. Satunya kita kena tahu bahawa segala longkang dan saliran kita ni was designed based on taburan hujan sekian masa yang lalu. Jadi itu satu yang kita perlu lihat sekarang ni, ini yang dikatakan
mitigation dan adaptation yang perlu kita buat with respect to climate change punya faktor. Jadi design kita memang kena bertukar. Jadi sekarang ni kalau kita mengharapkan laluan yang lama tu memang tidak yang sedia ada tu memang tidak akan dapat menampung. Apatah lagi kalau laluan-laluan tu pula tidak di-maintain. Tersumbat. Tersekat, pam rosak dan sebagainya. Kadang-kadang for simple reason last year kalau ingat gate apa tu water di Seri Muda gate tu kawalan tak boleh berfungsi. Jadi it all boils to maintenance lah kan. Itu belum mempertikaikan design lagi. Dan kita tahu bahawa dengan permukaan bumi ini kita dah jadi hard surface banyak. Jadi air hujan yang turun tu tidak dapat serap ke bumi. Apatah lagi pokok-pokok pun kita dah tebang. Kalau dulu fenomena naturalnya hujan turun dia akan slow down dengan dia turun ke pokok-pokok kan dan slowly dia akan meresap ke bumi dan menjadi air bawah tanah kan. Jadi itu mengurangkan kadar banjir. Tapi sekarang ni kita dah botakkan semua dan yang ada adalah jalan tar dan kita tahu tar ni konkrit dan akan menyebabkan surface water run off tu turun seperti air terjun. Tiba-tiba kita ada macam air terjun dekat bandar. Dan ada kawasan-kawasan tertentu, contoh saya cakap macam beberapa kawasan di kawasan Sepang, saya tengok penduduk situ mengadu kami ni dalam setahun 8 kali kena pindah. Sebab faktor tu sama. Air tu memang akan lari bila hujan lembat sikit disebabkan highway yang dibina tu dia akan lari ke rumah dia orang. Larat ke kita duduk kalau 1 tahun 8 kali kita kena pindah. Barang rosak semua. Nah, lepas tu pula masa pindah pusat pemindahan pula dahlah spread COVID pula. Betul. Dah jadi satu kawasan COVID. Jadi ini semua bencana yang terpaksa ditanggung oleh rakyat apabila kesiapsiagaan kita tidak ada lah dan kita tidak melihat aspek-aspek tersebut. Dari aspek jangka masa pendek dan juga jangka masa sederhana, adakah kita proaktif untuk menyediakan takungan-takungan sementara, takungan banjir selain daripada takungan untuk projek pembangunan itu yang sudah pun ditetapkan oleh pihak jabatan ataupun agensi yang terlibat. Tapi adakah untuk ialah kita perlukan peruntukan berbilion ringgit untuk menyediakan sistem peparitan yang up to date dengan situasi semasa, tetapi dari jangka masa pendek dan juga jangka masa sederhana kita dengar misalnya Sungai Bonos, Sungai Kelang ataupun Sungai Muda di belah utara ataupun Sungai Pahang tu ada sipi-sipi ataupun di tepi-tepi sungai mereka itu ada satu sistem yang akan mengalirkan air banjir sementara air dapat disalurkan ke laut. Adakah kita sudah cukup kapasitinya? Kita patut diaudit dari segi peruntukan telah diberi, berapa yang telah dilaksanakan, berapa dia punya efektifnya. Salah satu daripada projek perkara yang kita patut buat adalah kalau kita tengok macam mana JPS selalu buat kerja-kerja mendalamkan sungai. Mengkorekkan sungai. Dia mendalamkan sungai ni sebab kita nak bagi air itu dapat ditakung di sungai. Inilah sungai menjadi cetek disebabkan oleh sedimen yang dibawa. Jadi benda tu perlu dikorek sentiasa. Jadi itu kita tak tahu. Itu kos tu? Itu kos dan itu berapa banyak yang telah dibuat. Dan bila kita kata projek tempatan banjir ni, dia bukan macam buat bangunan. Kalau kita buat bangunan, kita katalah yang di pohon sekian banyak, katalah 10 juta, kita bagi peruntukan hanya 8 juta, dia boleh adjust building tu kalau daripada berapa tingkat dikurangkan. Tapi kalau banjir ni maknanya kalau dia kena korek sungai tu sepanjang 10 km, kita bagi peruntukan diluluskan sekerat je. Kalau dia korek sekerat je dia akan backflow balik. Betul. Jadi sinilah saya rasa pihak yang membuat keputusan ni yang meluluskan bajet juga perlu lihat, perlu dikaji betul-betul. Sebenarnya as good as tak buat apalah kalau dia backflow balik kan, dengan kadar hujan yang begini. Sama ada sekarang ni, yalah kita ada beberapa bulan lagi, saya rasa kita mungkin tak boleh buat semua, tapi at least lah saya nak tengoklah some policy mungkin katalah yang lebih proaktif yang lebih proaktif lah. Mungkin kan adakah kerajaan termasuk kerajaan negeri bersedia mengatakan dalam musim hujan ni katalah masuk bulan Disember kita akan bagi satu arahan kepada penggerak-penggerak projek yang melibatkan permukaan tanah yang besar ni untuk stop work dulu
pastikan yang dia tidak kalau dia continue bekerja akan merosakkan menyebabkan lebih banyak pergerakan tanah tu. Ini sebab itu sebagai salah satu daripada cara untuk mengurangkan impak, kan. Are we willing to do that? Ataupun kita dah pergi tengok projek ni can go, projek ni kena stop dulu, ataupun kita kata kita akan buat satu polisi projek-projek pembukaan tanah yang baru diluluskan tangguh dulu sehingga lepas musim tengkujuh baru kita buat. Semua ini merupakan tindakan proaktif. Ya. Ya, pengalaman Datin Paduka ketika berada di agensi kerajaan. Adakah kita terlampau banyak orang kata pun ketua-ketuanya ataupun pemilik-pemilik dalam pelbagai sektor ini berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan air, berkaitan dengan saliran, berkaitan dengan perbandaran, berkaitan dengan semua sekali lah. Itu menjadi satu isu yang tidak diselesaikan sehingga sekarang. Maksudnya begitu banyak agensi yang terlibat tetapi penguasaan paling minima. Pandangan Datin Paduka. Ya, itulah pasal kena ada sebab tu di setiap negeri pun dia ada jawatan kuasa pengurusan bencana yang dipengerusikan oleh Menteri Besar sendiri. So apa tindakan-tindakan yang boleh ambil. Satu lagi juga saya nak cakap, kawasan-kawasan sensitif alam sekitar. Kita dah tahu, kita dah ada mapping. Adakah kita buat pemantauan? Sebab kadang-kadang dahlah tengah banjir nak menyelamatkan orang, tiba-tiba cerun pula runtuh dekat highway. Jadi, padahal pihak JKR dah tahu dah mana kawasan-kawasan cerun yang sensitif, mana kawasan-kawasan ni, pergilah semak siap-siap. Adakah pengukuhan ni, dia orang boleh buat calculation dah dengan kadar hujan, intensity dan sebagainya. Macam-macam modelling, simulation ada yang boleh dibuat. Jadi, adakah pemeriksaan tersebut dibuat? Jangan kita tunggu bila dah berlaku, baru kita nak kelang kabut. Kita lihat pengalaman isu kepala air di kawasan tinggi di Titi Hayun, di Yan, di Baling, di Gunung Inas, di Hulu Langat, di Taman Daning dan sebagainya. Dan dikatakan oleh pakar-pakar geosains begitu banyak lagi kawasan-kawasan yang berisiko akan berhadapan perkara insiden malapetaka bencana yang sama seperti mana ada balak di depan rumah mereka. Dan amat malang perkara itu berlaku 2-3 kali juga di seperti mana yang berlaku di Baling baru-baru ini. Jadi adakah kita tidak belajar daripada analisis para geosains, para pengkaji meteorologi kita, para pengkaji alam sekitar kita, bahawa apabila kita teroka saja kawasan-kawasan yang sensitif, yang tempat untuk menampung air yang sepatutnya, tetapi sudah pun dibuka dengan begitu rakusnya, tetapi kita tidak buat apa-apa. Saya takut cerita banjir macam di Hulu Langat ni orang hanya ingat berapa bulan selepas tu. Sedangkan masa banjir itu sampai ke hari ini pun tak ada yang belum tak recover lagi. Jadi semua maklumat ni kita dah ada. Now after effect sudah ada analisis. Jadi apa kita buat untuk masa depan? Kita tak dengar, kita jarang dengar, kan? Kita hanya dengar yang bangsa banjir itu rumah hanyut, dah diberi rumah, dah ni itu adalah. Kalau ada. Tapi nak hanyut lagi ni. Tahun ni nak kena bagi lagi. Sebab dia possible untuk sebab punca tu kita tak selesaikan. Tak selesai. Yang mana hutan yang digondolkan tu macam itulah juga. Macam di Baling, selang beberapa bulan berlaku lagi. Habis selong tu tak selesai lagi. Masa selepas tu, masa orang penduduk dah balik rumah balik, kita semua hantar peti ais, hantar apa kat dia. 2 bulan lepas tu hanyut pula. Jadi kan apa kesudahan tindakan kita? So saya melihat proactiveness dan political will perlu, sebab itulah telah diberi banyak warning mengenai impact climate change ni, because impact climate change is real. Jangan kita pandang ringan. Dan tambahan pula, kita ni Malaysia ni sebuah semenanjung yang dikelilingi oleh air. Jadi kalau paras laut naik, kita dah ada model kan yang menunjuk kawasan-kawasan yang akan tenggelam. So kita nak lihat langkah adaptasi dan mitigasi. Adaptasi contohnya, kalau kita duduk di kawasan-kawasan yang prone tu pada banjir, desain rumah kita tu mungkin berbeza lah. We will build rumah bertingkat, ada tiang.
Tapi kalau hari ni saya tengok rumah Sama saya je. kawasan banjir, takkan saya boleh naikkan tiang hari ni? Tak boleh. Ha, Tak boleh jadi dah. tolonglah. Tak boleh lah, takkan nak rombak lah lantai tu kan. Betul. Ya. Jadi maknanya yang laluan-laluan air ni sekurang-kurangnya kita ni lah. Okey, pada pandangan Datin Paduka lama di Selangor dan orang Selangor, Datin Paduka lihat kawasan yang paling berisiko untuk menghadapi apa juga malapetaka bencana dalam isu climate change ini, untuk memberikan satu amaran cara adaptasi mitigasi. Sekurang-kurangnya kita tahu di mana hotspotnya, di kawasan sepanjang Sungai Kelang ke, di Kelang ke, kan kita tahu paras air akan naik, jadi sepanjang pelabuhan, kawasan di Sepang, kawasan di pesisir pantai Kuala Selangor ini kawasan yang paling fragile sebenarnya. Betul. Maklumat tu semua dah ada. Kawasan-kawasan Kuala Selangor yang berhadapan dengan laut sehingga ke Pelabuhan Kelang dan kawasan-kawasan pantai lah yang melibat Selangor. Termasuklah di Sepang dan sebagainya. Dan ada lagi fenomena-fenomena seperti air pasang besar dan sebagainya kan. Jadi kalau semua ni berlaku serentak, memanglah tenggelamlah kita. Kita bukan nak cakap maknanya dengan kita ambil langkah proaktif ni banjir tak berlaku, banjir akan berlaku juga. Bukan. Tapi sekurang-kurangnya kalau dia tak naiklah sampai tahap bumbung, kurang-kurangnya kalau dia tahap lutut tu boleh tahanlah lagi kan. Dan mungkin tidaklah terlalu banyak selut kerana bukannya daripada kerja-kerja tanah, daripada sedimen kerja-kerja tanah. Jadi itu yang kita cuba, itu mitigasi yang kita boleh buat. Selain daripada itu perlulah ada pelan jangka masa panjang. Jangka masa panjang itulah yang melibatkan adaptasi kan, di mana kita kena pasti kawasan-kawasan itu kita tidak boleh menjadikan kawasan-kawasan tersebut kawasan perumahan, kawasan kediaman. Kalaupun dia boleh buat perkiraan kadar taburan hujan 100 tahun dan sebagainya, so kita boleh agaklah setakat mana yang kita boleh bangunkan. Dan konsep pembangunan kita juga mesti bertukar, kena mengambil kira faktor-faktor perubahan iklim ini, sebab perubahan cuaca yang berlaku melalui perubahan iklim ini memang di luar kawalan kita, dan ianya semua kalau trace back adalah akibat daripada perbuatan tangan manusia jugalah. Kita tahu bahawa suhu bumi ini memang akan meningkat sedikit demi sedikit. Tetapi sekarang ni apa yang merisaukan adalah kadar peningkatan itu adalah terlalu drastik sehingga the nature cannot cope with it. Dan the nature cannot cope tu kerana kita yang aktiviti kita yang sebenarnya terlampau intens menyebabkan berlaku kenaikan yang sangat drastik. Ya. Dari aspek fungsi individu dan komuniti, apa yang Datin Paduka rasakan kita kena lebih proaktif lah. Betul, political will satu, polisi kerajaan satu, kita perlu ada dana yang besar untuk adaptasi dan mitigasi, tetapi secara individu ni bagaimana? Individu ni kita kena ubah sikap kita lah. Cara kehidupan kita, our consumption kan, penggunaan barangan kita, itu kita kena peka. Sebab kalau kita masih nak menjalani hidup secara normal yang maknanya kita menggunakan elektrik tanpa tak kisah mentang-mentang kita boleh bayar bil, kita buka semua, tapi kita tak fikir bahawa itu semua yang penjanaan elektrik tu daripada sumber-sumber bahan api fossil fuel, itu semua akan menyebabkan peningkatan kepada suhu iklim. Yang paling hampir dengan penduduk ni sebenarnya adalah pengurusan sampah. Sampah lah, Datin Paduka, depan rumah pun penuh sampah longkang kita. Kalau kan? kita tak berusaha untuk mengurangkan sampah, kalau kita pergi shopping center pun kita tak kisah ambil plastik bag dan sebagainya. Cuba kita bawa our shopping bag and then mengurangkan. The first priority is kurangkan. Dan kita pun kadang-kadang menggunakan minyak masak kat rumah, kita should recycle our minyak masak tu kan, kumpulkan. Saya tengok masyarakat Malaysia sekarang ni alhamdulillah ada sedikit kesedaran tu yang telah meningkat, tetapi still a lot more lah that we need to do. And then bila kita nak purchase barang, kita jangan ikut saja nafsu kita, ikut trend jangan kisah sebab aku mampu beli, aku beli. Tetapi kita kena fikirkan buangan tu besok ni nak habis tu mana yang nak ni. Dan kita juga penggunaan kita terhadap barangan-barangan yang
very highly chemical contaminated dan sebagainya, itu semua kita kena fikir kepenggunaan. Yang berbahagia Datin Paduka Cik Asmah Ibrahim, mantan pengarah Alam Sekitar dan juga aktivis Alam Sekitar. Dan itu saja perbincangan saya, pastinya amat bermanfaat. Apa yang boleh kita lakukan dan pihak kerajaan boleh lakukan, semua perlu berfungsi dalam kita berhadapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada ketika ini. Dan itu saja bersama saya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.